Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi teman kita malam ni untuk siri kita perkongsian ilmu tajwid Al-Quran kita insyaAllah. Sebagai biasa kitab rujukan kita adalah ilmu tajwid menurut riwayat Hafs an-Nasim melalui Tariq Syatibi yang ditulis oleh Dr. Surul Syihabuddin An-Nadwi. Jadi yang mana yang ada kitab yang lebih kurang macam ni, dia punya ni pun boleh pakai, yang terbaru pun boleh juga sama Jadi kita nanti di muka surat insya-Allah muka surat 285 sebagai kitab di muka surat 285. Baik, kita sekarang ni di bab yang ke-12 di bab yang ke-12 dalam kitab tu. Dan ini merupakan siri yang ke-22 iaitu yang berkaitan dengan pertemuan dua sukun. Baik, bagi memudahkan kita mengikuti yang ni saya terus ke tayangan slide saya untuk sama-sama kita ikuti insya-Allah. Sekejap Baik kita dapat untuk malam ni kita di siri bab yang ke-12, siri yang ke-22 insya-Allah, iaitu tajuk malam ni Baik, sebelum kita tengok pada tajuk ni kita tengok dulu daripada surah Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ini Sadaqallahul Azim Jadi surah ni, ayat ni sebagai panduan untuk kita lah Apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah akan dia serta diamlah, iaitu dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya supaya kamu beroleh rahmat. Nah, ini Allah Ta'ala pesankan pada kita bila kita dengar baca Quran tu, kita hayatilah bacaan itu Mudah-mudahan kita diberi rahmat insya-Allah. Jadi malam ni kita di bab yang ke-12 siri 22, iaitu pertemuan dua sukun. Iaitu malam ni kita akan bincang tentang pengenalan dan hukum bacaan. Jadi banyak berlaku dalam bacaan pertemuan dua sukun ni, berlaku kesilapan dalam kita memahami untuk membaca pada hukum pertemuan dua sukun ni. Di malam ni insya-Allah kita tengok. Mungkin sebahagian kita mungkin dah faham. Jadi yang baru mengikuti ni insya-Allah mudah-mudahan dapat membantu sedikit sebanyak nanti insya-Allah. Baik, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa katanya? Man yuridillahu ta'ala bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala menghendaki kebaikan untuknya, maka dijadikannya orang itu mengerti tentang agama. Mudah-mudahan kita tergolong dalam
orang yang Allah Taala hendakkan kita kebaikan untuk diri kita, mudah-mudahan ya. Baik, tajuk kita malam ni pertemuan dua sukun ataupun setengah kitab disebut iltiqa'il sakinain, ya, iaitu pertemuan dua sukun. Apa itu pertemuan dua sukun? Iaitu pertemuan dua sukun berlaku apabila dua perkataan yang hendak diwasalkan bacaannya tertegah kerana adanya dua huruf yang sukun. Jadi dalam keadaan wasal, bila kita berjumpa dengan dua huruf yang sukun, maka bacaan kita tu memang tak boleh jalan, tak boleh pergi, ya. Dia tersangkut di situ. Jadi dua huruf yang sukun ni pula dihalang oleh hamzah wasal pula tu. Ya, nanti kita tengok contoh dalam ayat-ayat yang saya akan pamerkan nanti, ya. Pertemuan dua sukun ni dia terhalang oleh hamzah wasal. Jadi kadang-kadang kita mungkin kalau tak faham tentang hukum bacaannya, bacaan kita ikut yang salah, ya. Itu yang kita tak mahu tu. Cara bacaan dia. Jadi insyaAllah kita tengok nanti, ya, satu persatu. Okey, macam mana untuk mengenalinya? Apabila terdapat dua huruf yang berbaris, apabila terdapat huruf yang berbaris dua, iaitu yang bertanwin, huruf yang bertanwin, dan bertemu pula dengan hamzah wasal. Hukum bacaannya tidak seperti hukum nun sukun atau tanwin. Ya, dia berbeza sama sekali cara nak baca apabila huruf yang bertanwin selepas dia ada hamzah wasal. Jadi cara bacaan ni ada cara bacaan tersendiri, ya, yang dinamakan pertemuan dua sukun ataupun iltiqa'il sakinain, ya. Baik, kita tengok dulu pertemuan dua sukun dia berlaku dalam keadaan-keadaan berikut ni, ya. Iaitu yang pertamanya dia berlaku dalam iltiqa' sakinain pada tanwin. Bermakna huruf yang bertanwin, maka berhati-hatilah. Setengah huruf yang bertanwin tak ada hukum pertemuan dua sukun ni. Setengahnya ada hukum pertemuan dua sukun. Yang ini yang kita nak kena faham bagaimana untuk membacanya. Kemudian yang kedua, dia berlaku dalam keadaan iltiqa' lisakinin pada awal surah Ali Imran. Ada hukum pertemuan dua sukun di situ, nanti kita tengok sama-sama. Dan yang ketiga, iltiqa' sakinan ni yang sedia dibariskan dalam mushaf. Ini kurang masalah. Ya. Tapi walau bagaimanapun kita nak kena kenal jugalah. Oh, yang ini hukum dia pertemuan dua sukun. Tapi telah dibariskan siap untuk kita. Kalau tidak jenuh, ya, kita nak baca pertemuan dua sukun ni terlalu banyak, ya. Nanti kita tengok satu persatu. Baik. Kita tengok dulu yang pertama ni, ya, pertemuan dua sukun ni yang berlaku pada tanwin. Baik. Pertemuan dua sukun pada huruf yang bertanwin ni dia dalam tiga keadaan baris, ya. Yang pertama, baris dua atas, ya, seperti qauman tu. Kemudian dia bertemu dengan hamzah wasal di depan dia tu, ya. Allahu muhlikuhum tu. Ini satu keadaan. Kemudian bi ghulamin, baris dua bawah. Dia akan berjumpa dengan ayat seterusnya yang ada hamzah wasal dan huruf yang sukun selepas tu, ya. Usmuhu tu. Juga berlaku dalam keadaan baris dua depan. Kazzabat adun. Selepas dia kita akan berjumpa dengan ayat yang bermula dengan hamzah wasal dan huruf yang sukun, ya, pada kalimah al-mursalin yang tu, ya. Jadi di sinilah bila kita perhatikan, hati-hati. Bila huruf yang bertanwin selepas dia ada hamzah wasal, maka di situ ada hukum bacaan iltiqa' lisakinain ni tadi. Bagaimana nak membacanya kita akan tengok sama-sama nanti. Kemudian yang kedua dia kata tadi, ya, iltiqa' sakinain pada awal surah Ali Imran, iaitu alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu, ya. Bagaimana untuk membacanya dalam keadaan wasal nanti. Jadi sinilah berlakunya keadaan tu, ya, pada mim dengan hamzah wasal tu bila nak diwasalkan. Baik, yang ketiga iltiqa' sakinain yang sedia dibariskan. Contoh di sini, ya, minan nar pada nun tu. Disedia dibaris. Ini banyak kita jumpa, kan, dan huruf yang sedia dibariskan dalam pertemuan dua sukun ni bukan sahaja berlaku pada nun. Dia berlaku juga pada beberapa huruf yang lain yang akan saya contohkan nanti.
Baiklah, sebelum tu kita tengok apa kata matan ya. Kata Syekh Sulaiman Al-Dulji. Wajaza ijtima'us sakanain liwaqfihim. Wa fil wasli man'un linnahati dhawil ula. Yang bermaksud dan harus berhimpun dua huruf sukun ketika waqaf. Adapun ketika wasal ditegah oleh ulama nahu yang mempunyai ketinggian. Harus kalau kita nak wakaf pada huruf yang bertambahan dia harus. Tetapi lebih elok kita wasalkan bacaan dia. Sebab-sebabnya saya akan tunjukkan nanti. Baik. Bila kita bertemu dengan ayat yang ada hukum iltiqa' lisakinain, bagaimana cara kita nak menyelesaikan masalah untuk membolehkan kita membacanya dengan sempurna. Baik, kita ambil 3 contoh ni 3 contoh ayat. Satu daripada surah Al-A'raf ayat 164 di mana qauman contoh pada baris 2 atas. Contoh yang kedua kita ambil daripada surah Maryam ayat yang ke-7 bagi contoh baris 2 bawah birulamin tu. Dan juga contoh yang ketiga daripada surah Suara ayat 1, 2, 3 untuk contoh baris 2 depan. Adun Mustalin tu. Baik, kita ambil contoh yang pertama ni dulu di mana baris 2 atas dia berada di hujung rangkap ayat. Pada rangkap ayat itu pula ada tanda lam alif, iaitu yang dilarang kita berhenti. Jadi sebaik-baiknya diwasalkanlah bacaan di sini. Jadi bagaimana untuk bacaan wasal tu? Baik, kita selesaikan bagaimana kita nak merungkaikan masalah tu, iaitu di sini pada mim yang berbaris 2 atas, selepas dia ada kalimah Allah. Jadi kalimah Allah tu kita faham dia bermula dengan hamzah wasal. Selepas hamzah wasal tu kita perhatikan lam yang pertama tu sukun. Jadi bagaimana untuk membacanya? Kita keluarkan di sini kita huraikan satu persatu. Qauman Allah. Jadi yang pertama apa perlu kita buat ialah pada man tu asal dia adalah man, sama juga dengan mim baris atas berjumpa dengan nun sukun. Qauman sama dengan qauman yang di mana mim dan nun yang bertanda sukun. Itu bunyi dia sama Jadi nun yang sukun tu naklah dibariskan bawah. Kita tukarkan baris sukun pada nun kepada baris bawah. Jadi mani bunyi dia. Maka qaumani kita akan baca begitu daripada awal Baru kita sambungkan dengan kalimah Allah di depan tu. Lima ta'izuna qaumanillahu muhlikuhum. Dilarang sama sekali kita membaca lima ta'izuna qauman Allahu muhliku. Contoh kita qauman Allah ataupun kita berhenti qauma Allahu muhlikuhum. Kena menjagakan ketinggian nahunya, maka ulama nahu memerintahkan supaya bacaan ini diwasalkan. Cara nak baca wasal begitulah. Pada tanwin di atas min tu tinggalkan satu baris, qauma, satu baris tadi itu kita keluarkan sebagai nun sukun. Dan nun sukun ni dibariskan kasrah baris bawah qaumanillah, baru mudah dibaca. Jadi pada nun sukun tu itulah dinamakan nun wiqayah. Jadi nun yang terdapat di dalam tanwin tu dinamakan nun wiqayah. Baik, itu contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua di mana tanwinnya berbaris baris bawah di situ. Birulamin usmuhu. Jadi cara bacaan dia sama juga kaedah dia di mana kita keluarkan birulamin usmuhu ni pada mim yang berbaris 2 bawah tu asal dia bunyi sama juga min, birulamin. Jadi nun sukun tu nun sukun ni kita bariskan bawah, mini lah bunyi dia sekarang. Jadi birulamini. Barulah mudah kita baca sambung dengan ayat selepas dia birulaminismuhu. Jadi dalam bacaan biasa dia akan berbunyi
Ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Bighulamin ismuhu. Kita akan baca begitu ya. Kita tengok pula contoh seterusnya, contoh yang di sini juga nun yang kita tukarkan tadi, nun sukun kita tukar kepada baris kasrah, itulah nun wiqayah ya di dalam tu. Dia selama ini dia duduk di dalam tanwin ya. Bila berlakunya pertemuan dua sukun, maka nun wiqayah yang di dalam tanwin tu kita kena keluarkan dia. Dan baris dia kekal dengan baris kasrah ataupun baris bawah ya pada tanwin ni tadi. Okey, kita tengok pula contoh pada baris dua depan. Ya, kazzabat adun al-mursalin. Sama juga ya, berlaku pada pertemuan adun al-mursalin ni tadi. Jadi kaedah penyelesaian dia pada dal yang baris dua depan tu bunyi dia sama dun ya, sebenarnya dia berjumpa dengan nun yang sukun ya, baris tanwin ni. Jadi bunyi dia sama dun. Jadi pada nun yang sukun ni kita bariskan bawah. Duni bunyi dia. Maka duni itulah bunyi dia. Apabila kita tukarkan baris tanwin tu tadi menjadi huruf nun yang berbaris kasrah. Maka kazzabat adunil mursalin. Jadi bacaan dia begitu ya. Jadi jangan dibaca kazzabat ad al-mursalin ataupun kazzabat adun al-mursalin. Dilarang baca begitulah. Jadi diwasalkan. Cara dia dal yang berbaris dua depan tu ditinggalkan satu baris du, dan satu baris yang kita hilangkan tu gantikan dia dengan nun yang berbaris kasrah. Kazzabat adunil mursalin. Ya. Dan di sini juga terdapat nun yang sukun tu adalah nun wiqayah. Baik, pertemuan dua sukun ketika bacaan wasal antara dua ayat. Ya, contohnya surah Al-Ikhlas. Kalau kita nak wasalkan, nak cepatlah kata kita nak baca surah ni, jadi disambung terus. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad. Ya, baca terus. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi bacaan begitu dilarang. Ya, kalau nak sambung terus boleh, silakan, tak ada masalah. Tapi raikan hukum pertemuan dua sukun yang terdapat pada dal baris dua depan tu di akhir ayat yang pertama tu dengan kalimah Allah di awal ayat yang kedua tu. Ya. Cara dia sama juga ya. Ahadun tu dal baris dua depan asalnya dun, ada nun sukun di situ. Jadi nun sukun tu tadi ya, ahadun ni kita tukarkan nun sukun kepada baris bawah. Ahaduni. Jadi bila kita baca Qul huwallahu ahadunillahus samad. Boleh sambung begitu ya. Biasakan kalau kita nak cepatlah pada surah-surah dalam juzuk amma ni. Ya. Itu kaedah membacanya insya-Allah. Begitu juga ya, bila kita bertemu dalam ayat yang huruf terakhir pada rangkap tu, pada sebelum tanda waqaf sili di situ ya, sod lam ya, fiha misbah. Kalau waqaf di situ tak ada masalah. Kita matikan saja ha tu. Tapi kalau ingat nak sambungkan dua rangkap ayat ni ya, jadi pada ha baris dua depan tu berlakulah hukum pertemuan dua sukun juga. Jadi kaedah dia sama. Ya. Pada ha baris dua depan tu bunyikan huni. Fiha misbahuni, barulah disambung dengan rangkap ayat yang berikutnya. Ya. Fiha misbahunil misbahu fi zujajah. Begitu kaedah bacaan dia ya. Okey, satu lagi ya, pertemuan dua sukun ni juga berlaku ya pada yang kita kenali sebelum ni sebagai pada hukum mat dulu, masih ingat lagi ya, mat farqa. Kalau kau masih ingat lagi, iaitu pada kalimah al-ana ya, az-zakaraini tu. Okey. Di sini kaedah penyelesaian pada hukum pertemuan dua sukun ialah
dipanjangkan 6 harokat pada alif mat. Itu satu kaedah dia. Lagi selain daripada, kalau tadi kita tengok pada tanwin, kita keluarkan nun wiqayah tu tadi. Tapi di sini, bacaan dia dipanjangkan pada alif mat tu 6 harokat. Bacaan jadi mat lazim lah. Sebab apa ya? Kalau kita perhatikan, al-ana ni, asal dia adalah hamzah baris atas bertemu dengan hamzah sukun. Selepas dia tu. Dan selepas hamzah sukun tu, dia akan jumpa pula dengan lam yang sukun. Di sinilah berlaku je pertemuan dua sukun tu. Jadi, bagi menyelesaikan masalah dalam bacaan, pada al-ana tu, tu, hamzah sukun tu ditukar menjadi alif mat. Dibaca dengan ibdal yang kita sebut tu. Dia dipanjangkan al-ana. Tidak dibaca dimatikan hamzah. Kalau sebelum tu begitulah bacaannya. Tapi agak sukar untuk dibaca, maka ditukarkan hamzah sukun tu kepada alif mat. Dan pada tu, hamzah tu dibaca dengan 6 harokat. Kerana selepas dia alif mat. Selepas tu baru dimatikan lam ya. Itu kaedah dia yang kita dah biasa sebelum ni kita dah bahaskan bab ni ya. Okey, kita tinggalkan dulu. Jadi kemuskilannya di sini ya, ada yang bertanya macam mana ya kemuskilan tentang yang dikatakan di mana pertemuan dua sukunnya tu. Ya, mungkin kita tak nampak sebelum ni. Jadi kita uraikan tentang kalimah tadi ya, birulami ni tadi ya, birulamin usmuhu ni tadi. Di mana min baris dua bawah ni tadi asal dia min ya. Kita nampak di situ. Kita keluarkan nun sukun tu dan selepas tu sin yang sukun bertemu dengan mim muhu sin sukun dan selepas tu muhu. Jadi di tengah tu dihalang oleh hamzah wasal. Ini dikatakan pertemuan dua sukun dan dihalang pula oleh hamzah wasal. Jadi nun pada kalimah min tu sukun yang pertama dan sin yang sukun pada kalimah usmuhu tu adalah sukun yang kedua. Jadi dua sukun ni bertemu dihalang oleh hamzah wasal seperti yang kita tengok dalam matan tadi. Ini maksud dia. Begitu juga di sini ya. Kalau kita perhatikan fiha misbahun ni tadi, hun berjumpa dengan al-misbahu tadi, pada nun sukun ni adalah sukun yang pertama ya, dan lam tu pula sukun yang kedua. Di sini. Dan mereka ni pula dihalang oleh hamzah wasal. Ini ya. Jadi inilah pertemuan dua sukun berlaku dalam bacaan wasal dihalang oleh hamzah wasal. Maka kaedah dia tadi nun sukun pada misbahun tadi dibariskan kasrah. Misbahunil misbah. Kaedah bacaan dia. Boleh nampak ya, insya-Allah. Baik, secara rumusan dia, apabila kita berjumpa huruf yang bertanwin, sama ada tanwin atas, tanwin bawah atau tanwin dari depan, selepas dia ada hamzah wasal. Ya, maka di sinilah berlakunya pertemuan dua sukun. Dan kita akan pastikan ya, selepas hamzah wasal tu, dia akan berjumpa dengan huruf yang sukun juga. Ya. Jadi di sini kaedah bacaan macam tadilah. Pada huruf yang bertanwin tu tinggalkan satu baris dan digantikan satu baris tu lagi dengan nun yang berbaris bawah ya, tak boleh baris depan atau baris atas pada keadaan begini. Ya. Kemudian dilarang kita waqafkan bacaan pada tanwin tu ya, qauma contohnya ataupun birulam, betul kita sambung ayat di depan dia ya. Atau kazzabat ad, betul kita sambung pula bacaan ayat seterusnya ya. Jadi di sini bacaannya hendaklah diwasalkan. Ya. Baik. Jadi berlakunya pertemuan dalam keadaan iltiqat sakinain ni pada tanwin tadi kita dah selesai. Baik, kita tengok yang kedua pula iltiqat sakinain pada awal surah Ali Imran. Ya. Di mana biasa kita baca, kita waqaf ayat pertama tu ya, baru kita ambil pada ayat yang kedua. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca begini tak ada masalah.
Ya, betul cara bacaan kita. Tapi kalau kita nak wasal, pada ayat pertama dan ayat kedua surah Ali Imran boleh diwasalkan. Ya, boleh diwasalkan. Cara dia di sinilah, pada mim di ayat yang pertama tu berjumpa dengan Allahu awal ayat yang kedua tu. Ya, jadi kita keluarkan alif lam mim Allahu tu tadi, di mana alif lam mim kita bedah huruf alif lam mim ni, huruf-huruf muqatta'ah ni menjadi dalam bentuk ejaan dia betul. Ya, alif lam mim. Itu dia yang kita baca alif satu harakat dia, jangan dibaca alif panjang, tidak. Sebab apa? Di situ tidak ada hukuman kan yang kita dah huraikan dalam huruf muqatta'ah ni dulu. Ya. Jadi alif tu dibaca pendek, lam tu kita baca dengan 6 harakat. Sebelum ambil mim tu kita dengungkan dulu. Kemudian mim tu kita baca 6 harakat. Selepas dia ada mim sukun kan. Okey. Jadi di sini pada mim tu, mim ya mim, ada mim sukun di situ. Nah ni mim tu yang merah tu mim sukun. Jadi dibaca dengan bariskan mim sukun dengan baris fathah kalau kita nak wasalkan dia. Ya. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini kaedah membariskan mim yang sukun di ayat yang pertama tu tadi, sekiranya kita berhajat untuk menyambung kedua-dua ayat ni tadi. Itu kaedah, jadi dibariskan dengan baris fathah. Mim Allah. Di situ ya. Okey. Kemudian mi pada huruf mim tu tadi, pada mat, mim baris bawah dan ya mat tu, mi itu boleh dibaca 2 harakat, boleh dibaca dengan 6 harakat. Itu terpulang pada kita ya. Sama ada nak baca dengan 2 harakat pun boleh. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh ya. Kalau nak baca mi itu 6 harakat pun boleh. Itu kaedah dia. Baik ya. Selesai kita pertemuan dua sukun yang berlaku pada awal surah Ali Imran. Kemudian kita tengok pula ya iltiqa' sakinain yang sedia dibariskan dalam mushaf. Baik, contoh pertemuan dua sukun yang telah dibariskan. Iaitu yang pertama kita tengok dibariskan dhammah pula yang ni. Kalau yang di awal tadi kita tengok nun wiqayah tu kita bariskan kasrah. Pada awal surah Ali Imran tadi mim tu kita bariskan fathah. Di sini pula ya berlaku pertemuan dua sukun, dia dibariskan dhammah. Dia siap dibariskan untuk kita. Itu yang bagusnya tu. Tak adalah susah sangat kita nak baca kan. Tapi sekadar untuk mengenali dia adalah hukum pertemuan dua sukun. Baik. Bila dibariskan dhammah dalam keadaan kalimah itu berbentuk mim jamak. Ada huruf mim jamak di situ. Mim yang menunjukkan ramai. Ataupun mereka. Mereka tu masuk ramai lah kan. Hum contohnya. Yang kedua dalam keadaan waw al-jama'ah. Iaitu waw yang ada dalam kalimah itu maaf menggambarkan berkumpulan. Jamak dalam jama'ah. Baik, kita tengok contoh dia. La'ajjala lahumul azab. Okey, pada kalimah lahumu tu. Asal dia la'ajjala lahum al-azab. Kita tidaklah baca begitu jadi untuk memudahkan bacaan. Kalau kita baca mim jamak tu dalam keadaan sukun juga, bacaan kita bila diwasalkan, dia menjadi seolah-olah bacaan saktah. Itu yang dilarang tu Contoh bacaan macam mana tadi? La'ajjala lahum al-azab. Dia terberhenti di tengah-tengah tu. Jadi untuk memudahkan bacaan, mim sukun tadi dibariskan dia. Kerana berlaku pertemuan dua sukun di situ. Tetapi di sini mim jamak ni tadi dibariskan dhammah, dibariskan depan pada hadapan tu. La ajjala lahumul azab. Ini banyak kan kita berjumpa dalam bacaan kita. Mungkin kita tak perasan yang itu adalah hukum pertemuan dua sukun Baik.
Banyaklah kita akan jumpa. Di sini contohnya wa dhallalna alaikumul ghamam. Alaikum, asalnya alaikum tu. Jadi mim yang sukun tu dibariskan dhammah. Jadi mudah bacaan kita ya. Ini untuk mengenali ya, supaya kita nampak bila dalam kalimah-kalimah mim jamak, mim yang menggambarkan ramai ya, kum, hum, apa, itu semua ramai lah, menunjukkan ramai. Dia ganti nama ya. Ini kalimah ganti nama yang menunjukkan mereka. Ramai lah tu, lebih pada 3 dan ke atas. Itu maksudnya. Ini contoh juga ya. Minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Alaihimu, yang di situ tu. Jadi sebenarnya kalau kita belajar qiraat dalam Fatihah juga ada dibaca dengan alaihimu ni ya. Ghairil maghdubi alaihimu. Dia akan baca alaihimu di situ ya. Dan itu tak apalah, tu kemudian nanti kalau ada rezeki besok kita belajar bacaan qiraat-qiraat yang berkaitan dengan hukum-hukum ni lah ya. Okey, itu contoh pada mim jamak ya, dibariskan dhammah. Jadi ini satu matan lagi ya, kata Syekh Sulaiman Al-Durji, dan ni pada waw pula ya. Waw kalimah astarau yang pada qiraat 7 didomahkan bagi kamu yang setia, kata dia. Jadi ini dalam waw yang menunjukkan berkumpulan dalam jamaah. Jadi waw ni juga dibariskan dibariskan dengan dhammah. Contoh di sini. Asal ayat ni asaw, waw tu sukun ya. Selepas dia pula ada hamzah wasal. Selepas hamzah wasal tu lam yang sukun pula. Jadi di sini juga berlaku pertemuan dua sukun ya. Jadi untuk memudahkan bacaan, waw yang sukun pada kalimah asaw tu tadi dibariskan dhammah ya. Jadi mudahlah bacaan kita. Wa asaw ya, wa asawur rasul law tusawwa. Jadi bacaan kita begitu ya. Cuba yang nak dijaga bentuk kita nak baca tu ya. Biasa di sini bila huruf isti'la bertemu dengan waw ya, biasa huruf isti'la tu bertukar bunyi ya. Patut dia wa asa jadi kadang-kadang kita tak jaga dia jadi wa asa wa asaw. Jadi kalau boleh kita yang huruf sad yang tebal tu ditebalkanlah ya. Wa asaw ya, wa asawur, wa asawur. Bunyi dia begitu. Jangan wa asawur, wa asaw, wa asa. Dia tak mau begitu. Ini mesti wa asa. Ini contoh bagi waw jamaah ya. Begini juga pada ayat seterusnya, contoh lagi yang kita jumpa nanti pada kalimah fatamannau tu. Ya, asalnya fatamannau al-maut. Jadi untuk memudahkan bacaan, fatamannau tu waw tu dibaris dhammahkan dia ya. Jadi mudah bacaan. Min dunin nasi fatamannawul maut. Kaedah bacaannya. Jadi bacaan kita pun jadi ringan kan. Baik, seterusnya dalam hukum pertemuan disukun ada yang dibariskan fathah ya. Dalam keadaan macam mana? Yang pertama dia, huruf pertamanya adalah kalimah min. Ini banyak kita jumpa kan. Bila kalimah min ya, huruf pertama itu kalimah min, selepas dia kalau dia bertemu dengan hamzah wasal dan huruf yang sukun selepas tu, maka di sana berlakulah pertemuan dua sukun di mana min jadi mina bacaannya. Dibariskan nun yang sukun tu dengan baris fathah, baris atas. Juga berlaku kalau huruf pertamanya pembuka surah tadi, alif lam mim Allah tadi tu. Itu contoh yang kita dah sebut. Yang ketiganya pula huruf ya idhafah. Ya idhafah ni bila dia bertemu dengan hamzah wasal, selepas hamzah wasal tu pula huruf yang sukun, maka ya idhafah ni dibariskan fathah. Dalam mushaf ni dah siap tulis ya. Jadi tak usah risaulah. Kita tak perlu buat apa-apa. Cuma saya nak tunjukkan supaya ilmu tu ada pada kita ya, pada ahli-ahli Quran ni, supaya tidak kita tahulah ya tentang hukum-hukum yang berlaku ya, yang dah siap ada dalam Al-Quran tu. Yang keempat dia pada ya taknis ya. Ya taknis ni ya yang terbuka yang titik dua tu lah. Satu lagi ta tu dipanggil ta marbutah ya, yang berbentuk ha. Tapi ya yang terbuka tu dipanggil ya ya yang terbuka tu yang bertitik tu dipanggil ya taknis. Satu lagi ya yang kosong ya. Ada ya mat. Jadi ya ni ada banyak dia punya ni. Sama macam ta taknis tu juga tadi ya. Okey.
Satu lagi matan kata Syekh Sulaiman Al-Juji tadi, dia kata dan fasahahkanlah akan nun pada kalimah min, kata dia. Ketika mana ia mendahului alif dan lam ta'rif, iaitu pada hamzah wasal tadi. Contoh dia kita tengok di sini. Minan nar, kan kita banyak jumpa kan bacaan ni. Asal dia min an-nar. Jadi pada kalimah min kata matan tu tadi, naklah difathahkan nun yang sukun tu untuk memudahkan bacaan ya. Minan nar. Ya. Jadi kita jumpa banyaklah ya dalam bacaan ni, bila kita nampak ya perkataan mina yang kita baca ya, minallah kadang tu. Di sini minal musyriki. Ini semua asal dia nun yang berbaris atas tu adalah nun sukun. Di sini berlakulah pertemuan dua sukun ya. Minal masyriki fa'ti biha, untuk memudahkan bacaan kita. Ya. Begitu juga ya, kita akan jumpa ni banyak di sini juga pada minas ya, minas samarat, asalnya min as-samarat. Jadi untuk memudahkan bacaan, nun yang sukun dia bariskan siap-siap untuk kita ya. Begitu juga tadi dia kata di awal pembuka surah ni dibariskan fathah juga, iaitu pada mim tadi ya, alif lam mim Allah. Mim yang sukun tu dibariskan fathah yang kita tunjukkan contoh tadi. Okay, tak apa, ini dah selesai. Kita tengok di sini pula ya, pada ya idhafah dia kata tadi. Ya, pada ayat ibadiyas syukur. Ya tu asalnya ya idhafah tu ya yang tidak berbaris. Ya. Min ibadi. Dia baca begitu. Jadi kerana dia ya idhafah, maka dia dibariskan untuk menyambungkan bacaan. Kalau dia ya mat, min ibadis syakur, kita akan baca begitu terus kan, kita hazafkan ya mat. Kerana dia tu ya idhafah, maka dia kena dibariskan untuk bacaan wasal. Min ibadiyas syakur. Kita akan baca begitu Tapi jangan risau, ini siap dibariskan untuk kita dalam mushaf untuk sekadar untuk mengenali saja. Baik, seterusnya dia kata huruf pertama dia ta taknis tadi ya. Pada ta taknis, ya taknis apa semua, dia akan dibariskan. Qala ta'ala nasqi. Di mana ta tu asal dia sukun ya. Asal dia sukun ya. Jadi untuk membolehkan bacaan sambung, dia dibariskan. Di sini qalat. Dia asal dia qalat. Kita biasa jumpa kan qalat pada kali ayat ni. Jadi untuk memudahkan bacaan dia bariskan. Ini dalam bab nahwu ya. Jadi kita tengok di dalam matan dia kata untuk ketinggian ya, ketinggian pada nahwu tu tadi. Jadi ini kita tak ini janganlah kita bahaskan sangat ya tentang kenapa begitu, kenapa begini. Ini kerana ulama nahwu dah tetapkan begitu ya. Kemudian kata Syekh Sulaiman Al-Juji lagi, dia kata dan huruf mula pada himpunan dua huruf sukun hendaklah dengan baris kasrah apabila kedua-duanya datang dalam dua kalimah. Dalam kedua kalimah tadi, bila dia kedua-duanya huruf sukun, kata dia hendaklah dikasrahkan. Ini dia contoh dia. Ya, asal kalimah dalam mushaf kita dah siap baca, kita akan baca Qulid'ullaha wa bi Qulid'ullaha awid'ur rahman. Biasanya kita baca begitulah kita ikut baris yang sedia ada di situ. Kalau kita tengok daripada awal dulu asal dia kul lam tu sukun. Begitu juga waw tu tadi. Au. Tapi kerana selepas dia kul yang pada lam yang sukun, dia selepas dia hamzah wasal dan dal tu pula sukun juga, maka payahlah nak dibaca Kalau nak dibaca kul ud'ullah. Kita akan baca begitulah. Tapi bagi memudahkan bacaan ulama nahwu dia bariskan. Tapi di sini dia bariskan kasrah. Qul ud'ullaha awid'ur rahman. Begitu kaedah membariskan dia. Tapi ini semua dah dibariskan siap di dalam mushaf. Tak ada masalah bagi kita ya. Begitu juga di sini wa qalat asalnya wa qalat. Kerana selepas dia ada hamzah wasal dan lam yang sukun, maka ta sukun tu dibariskan untuk kita. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara. Jadi bacaan kita pun mudah Jadi untuk kita ketahui bahawa
pada ayat waqalat tu tadi, ta tu memang sukun. Tapi dia bariskan siap untuk kita. Begitu juga pada kalimah ni, nun tu an. Ini semua haruf jar, haruf jar di mana bunyi dia an saja, an. Min iba, an ala, fi bikali. Itu semua haruf jar. Jadi bila berlaku dalam ayat dia bertemu dengan kalimah yang awalnya dengan hamzah wasal dan huruf yang sukun, maka an tadi, nun sukun tu dibariskan untuk kita. Maka mudahlah bacaan kita. Wa ma yantiqu anil hawa. Kalau tak kita akan baca wa ma yantiqu an al hawa. Dia akan baca begitu. Jadi agak sukar dalam bacaan. Jadi bila dibariskan kasrah dalam pada kalimat an tu tadi, mudahlah bacaan kita. Anil hawa. Itu kaedah dia. Ini semua dalam hukum pertemuan dua sukun. Begitu juga contoh di sini, illa man irtada mir rasul. Di sini bila kita tahu baris bawah pada nun tu adalah baris mendatang, ditulis kemudian. Itu pasal lah kita belajar dulu pasal bab tafkhim dan tarqiq. Apabila ra sukun sebelumnya ada kasrah mendatang, maka takrir pada ra tu naklah ditafkhimkan, nak ditebalkan. Inilah sebab dia. Jadi bila dalam ayat nanti kita jumpa pertemuan yang sebegini, maka ra tu tebalkan. Illa man irtada mir rasul. Itu yang kita dah belajar sebelum ni. Tak ada masalah saya rasa. Ini sekadar mengulang kaji balik sahaja. Baik, iltiqat sakinan yang sedia di baris pun kita dah kenal sedikit sebanyak. Mudah-mudahan dapat membantu. Jadi habislah pertemuan dua sukun ni, dia berlaku dalam 3 keadaan ni. Kalau kita faham dia berlaku dalam huruf bertanwin bertemu dengan hamzah wasal, selepas hamzah wasal tu huruf yang sukun. Yang keadaan kedua pula berlaku pada awal surah Ali Imran tadi, alif lam mim Allah tu tadi, kita dah sebut. Kemudian yang ketiga ni mudah. Pertemuan dua sukun tu dia siap bariskan untuk kita. Jadi mudah sangatlah. Jadi kita untuk kenal saja. Baik, mudah-mudahan kita dapat membantulah sedikit sebagai ilmu untuk yang membaca Al-Quran ni. Baik, kita tengok sedikit di sini. Huruf-huruf yang ditemui oleh nun wiqayah ni tadi, nun wiqayah yang dalam pertemuan dua sukun. Nun wiqayah ni kalau masih ingat dia berada di dalam tanwin tadi. Nun wiqayah ni dalam hukum pertemuan dua sukun ni dia bertemu dengan beberapa huruf hijaiyah. Ni dia Nun wiqayah ni dia bertemu dengan ba ni ada 3 tempat. Dengan ta ada 1, dengan jim 1, sin 3 tempat, shin ada 1, ta ada 1, dengan bertemu dengan ain ada 1. Jadi yang paling banyak dia bertemu dengan lam lah, ada 22 tempat tu. Jadi kenapa perlu kita kenal benda-benda ni? Sebab dia melibatkan bacaan. Jadi bila berlakunya nun wiqayah bertemu dengan huruf-huruf tu tadi, maka adalah hukum-hukum tajwid di situ. Antaranya kita kena baca dengan hukum izhar mutlak. Ada 25 tempat tu. Kemudian dengan hukum qalqalah. Banyak juga tu, ada 7. Kemudian dibaca dengan hukum idgham. Dibaca dengan hukum ikhfa. Dibaca dengan menaikkan sifat tafashi, sifat sofir ataupun sifat tawasud. Jadi yang ini yang selalunya menjadi masalah dalam bacaan. Kadang-kadang kita tak raikan tanwin tu satu hal lah. Kemudian bila kita raikan, kita keluarkan nun wiqayah tu tadi, dia berjumpa dengan huruf-huruf yang di sini ni tadi. Bacaan kita tu pula tak kemas dengan tajwidnya. Jadi yang ini yang kita nak perbetulkan nanti supaya kita kenal, dapat membantu supaya Al-Quran itu kita baca dengan sempurna. Jadi hukum-hukum ni penting dalam bacaan. Jadi bagaimana untuk mendapatkan bacaan yang sempurna? Dia berlaku di 40 tempat ni, banyak. Jadi itulah, walaupun Al-Quran kita tu ada beberapa ayat di situ kan. Jadi bila keadaan 40 tempat ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang. Jadi bila bertemu je tempat ni nanti kita, bacaan kita tu mungkin ikut apa yang kita biasakan lah. Tu kita tak mahu macam tu. Kita kena kenal betul-betul bagaimana bacaan yang sempurna. Jadi insyaAllah untuk bacaan di 40 tempat ni tadi, lebih kurang lah 40 tempat. Kita akan jumpa besok insyaAllah. Bagaimana
Kita nak baca apabila nun wiqayah tu tadi bertemu dengan huruf-huruf yang disebutkan tu tadi. Dan bagaimana bacaan dia. Ya. Yang ini insya-Allah besok pagi pukul 9 ya. Kita akan bentangkan tentang hukum-hukum bacaan yang melibatkan tanwin ni tadi. Di mana nun wiqayah tadi bertemu dengan lam, bertemu dengan ta, bertemu dengan sifat-sifat huruf yang perlu kita jelaskan dalam bacaan. Ya. InsyaAllah saya akan kongsikan ini pagi besok ya. Mudah-mudahanlah. Wallahu alam ya. Apa yang kita harapkan semoga dengan pendedahan ini ya dapat membantu sedikit sebanyak ya pada kita lah yang rapat dengan Al-Quran ni ya, supaya bacaan kita tu lebih sempurna insya-Allah ya. Jadi kita tangguh dulu pertemuan kita malam ini ya dengan doa. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kepahaman yang lebih kepada kita ya untuk kita membaca Al-Quran dengan sempurna ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wal 'aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.